special tools kita adalah plastik. Sediakan plastik 3 keping. Okey, nanti saya tunjukkan kat mana nak guna plastik ni. Okey, plastik 3 keping dan kabel tight. Okey, saya akan tunjukkan kat mana nak pasang. Okey, zoom. Okey, nampak. Sediakan 3 biji plastik, besar kecil tak kisah, jadi ada plastik. Plastik yang pertama kita nak pasang. Gunting lah kot, semat sikit. Besar sangat lah. Besar sangat lah, kita gunting sikit bagi kecil. Okey, kita nampak kat sini ni adalah breeding hose. Breeding hose ni, breeding nipple, nak sambung ke breeding hose. Tujuan dia untuk release pressure di dalam crankcase. Okey, kita nak buang pressure yang tinggi dalam crankcase. So kat sini kita ikat satu plastik. Okey, masukkan plastik kat dalam ni. Okey, ikat kabel tight. Okay, nanti saya tunjuk apa fungsi dia ni, plastik-plastik ni. Apa guna plastik-plastik ni lagi. Okay. Ikat jangan bagi ada bocor. Ikat kabel tight. Nak ikat pakai getah boleh, nak ikat pakai kabel tight boleh. Okay, kempiskan dia. Okay, pastikan plastik ni tak bocor. Okay, yang kedua, plastik yang kedua. Plastik ni bocor tak? Tak ada bocor. Okay, jom saya tunjukkan kat mana nak ikat, iaitu dekat exhaust. Let's go. Ni adalah muncung exhaust. Okay, ambil plastik, coverkan muncung ni. Okay, lebih kurang macam tu lah, lebih kurang macam tu. Dan kabel tightkan dia. Sekejap saya tak nampak. Okay, pastikan tak ada bocor. Okay, kempiskan dia. Masukkan dalam exhaust. Macam tu, lebih kurang. Dan yang ketiga, yang ni leceh sikit. Sebab yang ketiga ni intake manifold dah tak ada. Jadi kena kreatif macam mana nak pasang plastik tu dekat sini. Intake hose, intake punya lubang. Jadi saya ambil yang kecil sikit. Ini tak boleh pakai kabel tight Saya potong dia bagi orang kata rata lah. Ini ni nanti kena pegang kat nanti ni sikit. Okey, potong bagi rata. Dan saya nak test silinder satu. Jadi saya masukkan kat dalam intake silinder satu. Okey. Okey, sebab ni saya nak test silinder. Oh, plastik ni koyak. Plastik ni koyak. Jadi, kasih sampah boleh lah. Potong plastik sampah sikit. Okey, masukkan ke dalam sini. Bongga. Okey, kempiskan. Alright. Jadi orang kata fungsi function plastik ni sebagai indikator kita nak tahu kebocoran tu kat mana. Okey. Yang kedua sekarang kena cabut tayar. Cabut tayar ni yang tak best ni, kerja penat ni. Okey, dan marking pada crank pulley. Okey, saya tunjukkan marking macam mana. Okey, tayar saya dah cabut. Jadi sekarang saya nak kena cari torque dead center untuk silinder 1 dan silinder 4. Okey, saya zoom sikit. Macam mana nak cari torque dead center silinder 1 dengan silinder 4? Senang je. Saya masukkan satu screwdriver dalam silinder 4. Macam dekat torque dead center ni. Okey, masukkan satu screwdriver ke dalam spark plug. Dan saya pusing apa nama kita panggil ni,
crank pulley. Ataupun main pulley dia kat bawah. Kita nak cari kedudukan screwdriver tu tempat yang paling tinggi. Okey, dia naik, dia turun. Kita reverse balik, dia naik maksimum. Okey, dia turun balik. Okey, jadi dekat sini. Okey, ni turun balik. Okey, ni dekat sini. Jadi dekat sini adalah kedudukan top dead center ataupun piston paling tinggi, silinder 1 dan silinder 4 ni paling tinggi. Jadi saya buat marking dekat main pulley. Jom saya tunjukkan macam mana masuk marking tu. Ya. Okey, ni adalah main pulley. Boleh tengok main pulley dah pecah-pecah ni. Tunggu masa nak tercabut. Dah pecah habis lah. Okey, ambil satu point. Saya ambil skru ni, tanda dengan liquid paper, satu point. Okey, dan selarikan dia saya akan tanda kat sini. Okey. Dan bahagian belakang saya tarik lagi satu, lebih kurang saya tanda dekat sini selari. Okey, marking kat sini. 1 dengan 4, 2 dengan 3. Maksudnya apabila marking ni selari dengan skru ni, top dead center untuk piston 1 dengan 4. Kalau selari dengan garisan ni dengan skru ni, top dead center untuk silinder 2 dan silinder 3. Ini marking tu senang nak buat test. Okey, dalam video ni nampak macam tak selari, mata saya tengok macam selari, lebih kurang. Okey, sekarang silinder 1 dengan silinder 4 yang top dead center. Tapi saya tak tahu silinder 1 atau silinder 4 yang tengah firing, silinder 1 atau silinder 4 yang tengah overlap. Jadi ni nak tak nak kena test, try and error lah. Okey, jom kita balik pada kedudukan asal kamera ni dekat tripod. Okey, zoom sikit, up sikit. Okey, jadi yang ni kita perlukan alat kedua, alat test kedua, iaitu leg down test. Okey, leg down test. Kita test untuk silinder 1. Zoom out sikit, tak nampak. Okey, sebab saya pun tak tahu sama ada silinder 1 atau silinder 4 yang tengah firing sekarang. Jadi saya test silinder 1 dulu. Dekat sini saya perlukan kompresor. Jadi nak buat lead down test memang kena ada kompresor lah. Pasang dekat sini. Set pada pressure set. Okey, cantik. Dan saya masukkan kat sini. Oh sorry, ini adalah overlap. Jadi sekarang adalah silinder 4. Silinder 4 yang tengah firing. Silinder 1 tengah overlap. Kempiskan balik plastik. So kita test daripada silinder 4 dulu lah. Okey, pressure dah start pada set. Masukkan. Kita boleh tengok tak sampai 40%. Lebih kurang 38% kebocoran. Okey, kompresi hidup. Okey, akan ada gangguan bunyi kompresor sedikit. Jom kita tengok result dia. Okey, ini adalah kebocoran dia, hampir 40% nak terkeluar daripada green zone. Okey, kita tengok pada crankcase punya ni. Tak ada, piston dia tak bocor. Okey. Intake valve ada kebocoran tapi sangat sedikit. Jadi kat mana kebocoran 40% ni? Jom kita tengok belakang. Tu dia.
Ini adalah ya, angin yang masuk ke dalam tadi, ke dalam silinder pembakaran tadi bocor melalui valve exhaust. Okey, valve exhaust bocor. Saya kempiskan. Dia kembang balik. Jadi 40% kebocoran tadi adalah melalui valve exhaust. Okey, ini untuk silinder 4. Okey. Untuk silinder 4. Sorry, kompresor bising. Okey, untuk silinder 4 tadi kebocoran dia kita ambil lah 38%. Kebocoran yang paling besar melalui valve exhaust. Okey, sebab crankcase tak kembang. Jadi bila crankcase tak kembang ni maksudnya bukan bocor melalui piston ring. Dan intake ni pun tak kembang. Okey, intake ni pun tak kembang, lembut ya. Okey. Kebanyakannya major yang bocor adalah melalui valve exhaust.